Okay, kita tengok design a solution. Yang untuk hari ni kau dengar je saya punya ni ya. Memang saya akan buat video insyaAllah, tapi saya nak first hand punya experience daripada korang ya. Okay, solution. Dalam design a solution kita akan tengok algorithm dengan control structure. Okay, algorithm ni ada dua jenis, pseudocode dengan flowchart. Kita akan tengok nanti. Okay, ini definition ni. Okay, ni definition ni nanti hafal ya. Ni kena hafal ya. Okay, tadi pseudocode dengan flowchart ada dua jenis. Okay, apa dia pseudocode? Pseudocode ni adalah return statement. Ni pun definition ni kau kena baca ya. Confirm akan keluar UPS nanti. Okay, ni tengok dulu. Ini adalah general format untuk pseudocode. Pseudocode mesti kita mulakan dengan perkataan start dan diakhiri dengan perkataan stop. Mesti. Okay. Dan boleh juga digunakan pairing dia macam ni. Pairing dia apa dia? Begin dengan end. Tetapi saya showkan paling mudah start dengan stop sahaja. Okay, number one. Number two, bila kita masuk kat sini, kita kena tap. Ini, kita kena tap ke dalam sikit. Untuk pseudocode. Okay, lepas tu, tadi kita IPO kan? Kita ada input, betul? Kita ada proses dengan output. Okay, ni perkara yang sama. Cuma kita tulis dalam bentuk pseudocode. Dan dekat sini baru ada perkataan verb kat sini. Wajib ya. Input, enter, atau read. Diikuti dengan apa input soalan kita. Untuk output pula ada mesti ada perkataan output, display atau print. Diikuti dengan apa output kita. Dan proses pula dekat sini baru kita masukkan formula. Boleh faham tak tu? Boleh tak? Boleh, sir. Okay, good. Boleh, sir. Okay, tengok soalan ni. Soalan ni kata the program will display hello world. Okay, so hello world ni dia display je. Bila display saja, dia tak ada input, dia tak ada proses. Dia terus output dia hello world. Ini dia punya IPO. Problem analysis problem analysis. Apabila kita convert kepada pseudocode, kau tengok start dengan stop wajib. Kemudian dekat sini baru display hello world. Dan korang tengok kat sini, ni ada nampak ni? Double quote ni. Kenapa ada double quote? Sebab kita nak display perkataan hello world. Okay? Kita bukan nak isi nilai, tapi kita nak display perkataan hello world. Okay? Okay, tengok contoh tadi. Ada program bila calculate sum of two numbers. So, input dia 61, 62, betul? Calculate, proses dia calculate sum, output dia sum. Okay, ni korang dah tengok kan? Korang tengok pseudocode. Ada start, ada stop. Kemudian input dia apa dia? 61, 62 tadi. Dan kita tambahkan verb dia enter. Enter Proses dia calculate sum ni macam mana nak kira? Sum sama dengan 61 plus 62. Mesti macam ni tau. Mesti kepala dia macam ni. Sum tak boleh kat sini. Sum mesti kat kepala kat sini. Sum equal to 61 plus 62. Dan kemudian display. Ni variable dia. Variable pula. Verb dia display sum. Kalau korang perasan. Korang perasan ya. Sekejap. Okay. Kalau korang perasan, okay. Tengok ni input dia 61, input dia 6162. Betul? So input ni sama kat sini. Ejaan dia sama, huruf dia sama. Kemudian sum equal to 61 plus 62. Ni bawa ke sini pula. Betul tak? Betul, sir. So susah tak? Boleh kan? Okay, seterusnya okay, tengok soalan ni. Okay, soalan ni sama juga. Cuba dia nak average of 3 numbers. So bila nak 3 numbers, input dia tambah satu lagi lah, 63.
Kemudian disebabkan dia nak average, kita calculate average. Bukan calculate sum calculate average. Apa yang dia nak? Okay, korang tengok di pseudocode 61, 62, 63. Lepas tu yang kita inputkan tadi tu kita letak kat sini. Make sure dalam kurungan baru bahagi 3. Kalau tak ada kurungan betul ke salah? Salah. Kenapa salah? Sebab dia bagi Dia bagi 3 je. Betul. Sebab kalau tak ada kurungan hanya 63 sahaja yang bagi 3 kan. So which is salah lah kan. So make sure bahagi 3. Bahagi ni korang guna simbol matematik. Guna simbol matematik. Okay. Average sama dengan formula tu. Guna average ni dibawa ke bawah ni. Display average. Tengok verb ni wajib. Tak ada verb ni salah. Dia berbeza dengan IPO. IPO tak ada verb IPO ni tak ada verb apa-apa pun. Dia cuma dekat sini je, calculate atau determine kat sini je. Itu beza dia. Okay, seterusnya right array of rectangle. Okay, senang kan. Ni saya dah buat video dah, nanti korang tengok video lagi lah. Ni tak ada masalah sepatutnya. Okay, the program will calculate price of book after 10% discount. Okay, ya. Ada soalan tanya? Tak apa. Ada soalan? Tak ada? Tak ada Okay, input dia original price. Kalaulah input saya nak pakai price saja, boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Okay, boleh, tak ada masalah. Ni ramai-ramai kawan-kawan kita yang SES ni dah pakar-pakar semua ni Right. Kalau korang pakai price sini sajalah. Okay. Tak perlu pakai original tu lah, pakai price saja cukup. Kat sini Lepas tu enter price. Net price sama dengan dia kena konsisten ni price ni bawa ke bawah. Okay. Kalau net price ni tak nak pakai net price, panjang lah buat apa nak pakai net, bukan nak pakai price, pakai net saja. Nak pakai net saja. Pakai, tak ada masalah. Okay. Net sama dengan price darab 0.9. Display price saja pun tak ada masalah. Cuma verb ni make sure ada. Okay. Soalan saya. Kenapa price darab 0.9? Celah mana datang 0.9 ni? Kenapa? Harga buku. Okay. Kenapa 0.9? Diskaun. Harga selepas diskaun. Okay. Discount 10%. Maksudnya barang tu dah discount 10%, maksudnya tinggal 0.9 lah kan? Okay. Siapa yang tak mahir guna benda ni, korang buat macam biasa pun tak apa. Original price darab, mula-mula kan darab apa? 10%. Okay. Siapa yang tak mahir guna macam biasa pun tak apa net price. Siapa yang tak mahir, net price sama dengan original price darab discount contohnya. Sebelum ni korang kira dulu discount sama dengan apa nama ni? Original price darab 10/100. Nampak sekejap. Okay. Kalau korang tak mahir yang ini, boleh je tukar macam ni. Discount sama dengan original price darab dengan 100. Lepas tu price sama dengan original price tolak discount. Okay. Kalau korang tak mahir, guna yang shortcut formula tu, dia boleh guna ni juga. Discount dulu, kira discount, original price darab 10%. Dapat berapa discount?
Net price sama dengan original price tolak discount. Okay, ini pun boleh. Okay, cara ini pun boleh. Tapi kalau korang mahir, terus lagi ni senang kan? Net price sama dengan original price darab 0.9. Betul tak? Betul tak? Betul, betul, betul. Betul. Okay, right. Okay. Kita teruskan. Okay, apa dia flowchart? Okay, flowchart ni di guna sini korang baca lah ya. Okay, dia ada simbol-simbol. Simbol-simbol ni korang wajib tahu. Terminal simbol. Terminal simbol ni biasa start dengan N. Proses simbol, formula. Formula mesti guna rectangle. Input, output mesti guna parallelogram. Okay. Ini untuk selection dengan looping. Ni kita jarang guna, ni kita jarang guna. Tak guna pun. Okay, flow ni wajib guna ya. Okay, OP connector ni kalau assignment nanti ya. Ini pun assignment nanti, tak apa. Okay. Tengok kat sini. The program will display hello world. So IPO dia sama macam tadi, tak ada input. Tak ada input, tak ada proses, hanya ada output. So sama juga. Start dengan stop wajib. Kemudian display hello world. Okay. Korang tengok kena ada double quote sebab kita nak display perkataan. Kemudian untuk ni output kan, dia gunakan parallelogram. Start dengan ni gunakan apa nama ni, terminal. Ni bentuk macam kapsul ubat tu kan. Okey. Bentuk wajib ya. Ini kalau korang buat macam ni salah tau. Ni salah. Dia mesti macam ni. Ya. Okey, tengok yang ni. Input nama 62, calculate sum, output sum. Okay, sama juga start dengan stop. Enter 61 dengan 62. Sum sama dengan 61 plus 62. Print sum. Kita tengok. Start ni bentuk apa? Macam kapsul. Stop macam kapsul. Ni input. Input bentuk parallel. Ni apa? Output. Bentuk parallel. Ni apa? Proses. Bentuk rectangle. Wajib ikut bentuk dia ya. Cuma korang tengok kat sini. Sum ni dia tak ada double quote kan? Ni tadi dia double quote. Kenapa? Kenapa? Sebab dia bukan perkataan. Okey, betul, tepat sekali. Untuk soalan ni dia nak keluarkan perkataan hello world. Untuk soalan ni dia nak keluarkan nilai sum. Okey, boleh faham semua? Bila kita nak keluarkan nilai, kita terus sebiji terus dia punya variable ni. Ni kita bawa terus ke bawah sini. Tapi kalau kita nak keluarkan perkataan, kita mesti ada double quote macam ni. Boleh Boleh sir. Okay, alright, good. Okay, ni bahagi. So, bahagi pula average. So, sama juga gunakan simbol matematik ya. Bahagi 3. Okay. Okay, ni boleh menilai mahir. Okay, tak apa. Okay. Sebenarnya kalau korang tengok, sama ke tidak sudut apa nama? Flowchart dengan pseudocode ni sebenarnya sama je. Cuma yang membezakan dia apa? Flowchart ni dia ada apa? Bentuk dia. Dia ada bentuk saja. Okey, tengok soalan contoh yang ni. Okey. Ini sebenarnya adalah pseudocode. Ni pseudocode. Macam mana nak jadikan dia flowchart? Okey, ini dia kena ada bentuk macam kapsul tadi. Enter length ni input. So input kena ada parallelogram. Area ni apa? Proses. Dia kena ada rectangle. Display area ni apa? Output. Dia kena ada bentuk macam ni. Stop ni terminal balik. So kita buat garisan sambung. Ni kena sentuh ya. Itu je beza pseudocode dengan flowchart. Boleh buat tak kakak? Boleh. Okey, bagus. Okey, nanti korang try latihan-latihan tu ya. Okey. Tengok yang control structure.
sekejap. Latihan ni muka surat berapa lagi ya? Surat berapa lagi? 13 ya? 13. Okey, 13. Alright, 13. Okay, 13. Okey lah. 13. Banyak latihan ni kan? Okey, korang buat nanti muka surat 13. Tanda Korang buat muka surat 13 dengan muka surat 15. Muka surat 13 dengan muka surat 15. Okey. Untuk setakat ni, ini semua soalan sequence. Apa maksud sequence? Maksud sequence macam ni lah. Ni maksud sequence Sequence ni maksud dia terus je. Dia ke bawah terus macam ni. Ini adalah bentuk soalan sequence. Okey. Untuk kita, silibus kita ada sequence, kita ada selection dan kita ada looping. Ini je silibus kita sebenarnya. Sem 2 ni. Itulah sem 2 ni kan. So 3 itu je perkara yang menggusarkan korang. Okey. Kalau korang tengok nota-nota saya nanti. Okey. Saya masuklah sikit yang untuk ni Control structure ni. Okay, supaya minggu depan kita senang Okay. Okay, sequence ni. Okay. Ni saya kata tadi tu. Sequence Sequence. Dia ke bawah macam ni je. Tak ada apa-apa ni masalah. Okay, contohnya original price. Calculate net price. Okay, nak ulang berkali benda ni kan. Takkan tak faham ni kan. Betul tak? Okay, kat sini. Berbeza dengan diskaun. Okay, tengok elok. Calculate price of car after 6% sales and services tax. Tadi diskaun. Diskaun darab dengan 0.9. Ni kalau 10% diskaun. Betul? Sebab harga dia kurang 10%. Tapi kalau sales and service tax, kalau tax, harga dia akan bertambah sebanyak 10%. Sebab tu kalau korang tengok formula ni, dia tambah 1.06. Okay, biasa kita kira macam ni. Biasanya orang kira macam ni. Okay, korang kira, biasanya korang kira macam ni. Tax sama dengan original price darab dengan 6 bagi 100. Okay. Okay, tax sama dengan original price darab 6 ke 100. Lepas tu baru korang cari original price sama dengan, net price sama dengan original price tambah tax. Betul tak? Betul tak? Biasa korang kira macam ni kan? Kan biasanya korang kira tax dulu. Tax dulu, lepas tu baru korang kira net price kan? Ni dua ni. Okay. Tapi kalau korang mahir, tak payah guna yang ni, terus guna macam ni. Net price sama dengan original price darab 1.06. Dia akan memberikan jawapan yang sama. Okay, cuma bear in mind, ingat ya, kalau diskaun dia akan darab dengan 0.9 contohnya. Harga dia makin kurang ni kalau diskaun. Kalau tax
kita akan darab 1.06 contohnya. Okay. Berapa tax yang tambahan itu? Itu beza dia. Kalau diskaun, harga dia makin kurang. Kalau tax, harga dia akan lebih tinggi daripada original price. Betul tak? Betul sir. Okey. Boleh faham tak faham nanti tolong tanya kawan-kawan balik ya. Nanti kau tahu juga tanya rujuk dengan saya insyaAllah. Okey. Seterusnya, ni saya kata tadi kalau sequence ni ke bawah terus saja. Ni sequence. Okey, ini sequence ya. Sama macam mula-mula tadi hello world kan. Dia kata display welcome to KMPK je. So input tak ada, proses tak ada, output dia apa? Welcome to KMPK. Welcome to KMPK. Bagus. Okey. Senang kan? Tak susah kan? Okey. Ini pula the program will calculate mean temperature for 5 days. So input dia apa? Temperature. Temperature saja ke macam mana? Temperature saja ke apa? Temperature for 5 days. 1, 2, 3, 4, 5. Kena macam tu. Temperature 1, temperature 2. Kena macam tu ya? Dia kena macam tu. Ingat tak tadi? Kalau sum of two numbers kan ada 6, 1, 6, 2 kan? Dia kena macam ni. Okay. Jangan temperature for 5 days tak boleh. Dia kena satu-satu ya. So proses dia calculate mean dia. Mean temperature. Output dia mean temperature. Okay. Tak apa, nanti dia cuba latihan-latihan tu insyaAllah kita akan lebih mahir. Ni saya suka. The program will calculate and display area of trapezium. So apa input dia? Apa input dia? A, B, H. Betul. Dia dah bagi kat sini tau. Dia dah bagi, so wajib guna apa yang dia bagi. So A, B dengan H. Proses dia calculate area of trapezium. Output dia area of trapezium. Okey. Kemudian dekat pseudocode ni ada start, stop, ke tengah sikit make sure ke tengah sikit kat sini. Baru enter. Enter apa? A, B dengan H. Apa nama proses dia apa? Area of trapezium. Taruh formula tu. 1/2 ataupun guna 0.5 pun boleh. Tak apa. 5 darab A tambah B darab H. Lepas tu display atau print ya. Dia guna print kat sini. Print area. Settle lah pseudocode. Flowchart pula. Yang sama ni tambah bentuk ni. Enter, input. Okay, parallel. Area. Apa nama ni? Rectangle. Print. Parallel balik. Stop. Terminal balik. Dan make sure kita ada inilah apa? Anak panah ya ke bawah. Boleh tak? Boleh. Okay. Boleh. Okay, alright, good. Boleh. Okay, bagus. Okay, ini rebate. Okay, kat sini. Kalau tengok soalan ni, the program will calculate price of a car after rebate dan tax. Dia ada rebate. Rebate ni discount. Tax ni tambahan. Okay. Siapa input dia ni? Original price. Macam mana? Price. Okay, price. Price. Price saja Original price. sama lah, price original price sama, perkara yang sama. Price of car. Sama tu sama je. Tax. Tax untuk 6% SST. okay. Kat sini kan, dia kata 6% SST ni, dia dah beritahu 6% kan. So tak perlu jadikan input sebab kita dah tahu. Yang tak tahu rebate ni. So rebate ni kita kena tambah. Price dengan rebate. Okay. Kalau dah nyatakan sini tak perlu masuk dah.
Kalau yang kita tak ada nilai ni baru kita masukkan price dengan rebate. So proses dia calculate price of car lah car, output dia price of car. Okay, struktur dia start, stop, input dia read, price dengan rebate. Okay, formula dia apa? Price of car. Boleh? Apa beza dia? Apa formula dia? Ada dua cara dia. Okay, kalau rebate ni, dia kata rebate ni dalam persen. Kau boleh kata input dia rebate persen. So price of car sama dengan price yang asal tu darab dengan 1.06. Macam mana? 1.06. 1.06. Okey. Dekat sini betul 1.06 betul. Alright. Okay, tak apalah. Okay, kita 1.06. Tapi dekat sini dia ada dua tau. Dia ada rebate, dia ada tax tau. Ada dua cara. Kalau rebate ni dia bagi dalam bentuk persen, korang tolak siap-siap. Faham tak? Kalau contohnya dia kata kat sini rebate sama dengan 3%. So 6% SST ni 6%. Beza dia berapa? 3% kan? 3. So darab 1.03 je ni. Tahu tak? Dia tolak siap-siap dah. Di sini. Dia kira beza siap-siap dah. Okey? Boleh faham tak tu? Faham, sir? Okey Tak faham nanti tanya balik dalam kelas nanti insyaAllah ya. Dekat sini kita print price of car. Okey? Tak apa, pelan-pelan insyaAllah. Okey? Okay, seterusnya, okay, ni formula juga sama macam tadi. Ni pun formula. Okay. Okay. Korang tengok soalan ni. The program will calculate and display area of shaded region. Okay. Kenapa saya bagi contoh yang ni? Korang tengok elok. Apa input dia? Length H. LH. Length dengan height. Radius. Okay. Betul, radius tu betul. Tapi korang tengok kat sini dekat yang dibagi ni tak ada radius. Tapi korang tahu dari sini, korang tahu Allah, sorry. Okay. Korang tahu daripada sini sampai ke sini. Apa dia sebenarnya? Diameter ni apa dia? Height. Height. Korang mesti guna apa yang dibagi. Okay, tengok balik Okay, input length L dengan H, proses dia calculate area of shaded region kan. Area of shaded region, saya guna singkatan lah. Output dia area of shaded region. Okay. Struktur dia start, stop. Okay, input dia read, length dengan height. So formula dia. Nak asing-asing ke nak combine sekali? Okay, macam mana cara shaded region dia? Macam mana kelas nak cari shaded region dia? Area rectangle tolak Rectangle minus circle. Area rectangle tolak area circle. Okay, tengok dia. Area of circle minus Tambah sekali ke tambah asing? of circle. Sebab asing dulu asing. Okay, area circle sama dengan pi
Pi boleh tukar terus ya. 3.142 kan Pi. Dua pi darab R kan. R dia apa kat sini? Height bagi H 2. per 2. H per 2. H per 2 atau radius ya. Square. Betul. Pi R square kan. Lepas tu area rectangle sama dengan height darab L kan. Lepas tu area of shaded region shaded maksudnya area rectangle tolak dengan area circle. So last kali print Allah. Sorry. Mana tadi? So dekat sini kelas, okey tak tu? Boleh faham tak tu? Hello? Boleh, sir. Okey okey. Hang ya? Sorry. Okey Dengar suara saya tak? Tak dengar? Agak Dengar, putus-putus sir. di situ, sir. Tapi dengar. Okey. Sangkut-sangkut. Macam mana? Dengar tapi? Pilih. Sangkut-sangkut Tapi sir. Oh sangkut-sangkut. Sorry lah. Okey. Biasalah line tak berclear. Okey, yang ni yang terakhir. Sequence, contoh sequence. Sama juga yang macam yang tadi ni. Cuma kat sini saya ulang balik ya. Mesti guna apa yang dia bagi kan. So dia bagi kat sini L dengan H. So wajib guna apa yang dia bagi. Okay. Soalan ni. Dia kata cari volume of the remaining cuboid. Adakah dia nak cari cuboid area apa volume cuboid ni? Ya ke tak? Tak. 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 Maksudnya dekat sini cuboid ni kan. Cuboid ni dia keluarkan banyak ni. So dekat sini dah ada lompong tengah-tengah ni kan. Dah ada lompong kat sini. Dia nak cari apa? Dia nak cari ni, yang line tinggal ni kan. Okay, so cari volume yang ini, tolak volume yang ini. Betul? Dan dekat sini kalau korang perasan dekat sini, okay, dia dah bagi ya, korang kena guna semua ni. Ni kena guna, L kena guna, H kena guna. Dan kena gunakan S. Kenapa S sebutir je? Ni apa ni? Sini. Sama-sama sisi. Sama sisi kan, ni pun S juga. Tinggi ni pun S juga. Okay? Okay, itu untuk sequence. Okay, minggu depan insyaAllah saya cuba cover untuk selection. Okay, apa beza sequence dengan selection? Kita tunjuk sikit dulu. Selection dia ada diamond kat sini, true dengan false. Maksud dia apa? Maksud dia macam ni.
Maksud dia macam ni. Okay, ni selection simple sikit dulu saya tunjuk. Apa beza dengan sequence tadi tu? Okay, dia kata program will display A kalau markah yang masuk itu adalah lagi besar daripada 80. Kalau tidak, dia akan display B. Okay, so mark, ni proses dia, output dia. Kita tengok dia punya flowchart dulu. Dia ada start dengan end, start dengan stop, masukkan markah. Kalau markah besar 80, kalau betul, true ni betul, kita display A. Kalau markah 56, false kan? So display B. Dia turun balik, jumpa kat sini, stop. Ini adalah contoh untuk selection. Ini flowchart selection, ini struktur selection, sama juga start dengan stop, enter mark, kalau mark besar 80, display A, else, display B, and if. Okay, dapat beza tak sequence dengan selection? Dapat. Ya. Okay. Untuk selection tak apa, kita simpan minggu depan. Untuk minggu ni, saya nak korang fokus kepada hanya untuk sequence sahaja dulu. Okay, selection kita tengok minggu depan. Kita fokus pada sequence macam ni juga dulu untuk minggu ni. So untuk hari Isnin, untuk tutorial minggu depan ni, korang selesaikan tadi saya kata muka surat 13 tadi kan kata? Okay, muka surat 13. Kemudian korang boleh buat muka surat 15. 13 dengan 15. Okay, korang buat dia punya sudokod dengan flowchart. Okay, sudokod dengan flowchart. Apa ni? Okay, sudokod dengan flowchart muka surat 13 hingga 15. InsyaAllah kita akan cuba bincangkan dalam tutorial classes minggu depan. Okay, tak kisahlah online ke, offline ke apa ke, kita akan cuba bincangkan waktu tutorial dia supaya kita tidak ketinggalan jauh. Okay, untuk coding insyaAllah pensyarah praktikal akan cover. Tapi nanti saya akan masuk juga untuk coding insyaAllah. So jangan risaulah untuk. Okay, ada sebarang soalan? Sir, Yep. Ada? kalau proses tu Okay. lebih dari satu, dia kena letak dalam satu kotak dekat flowchart ke Yep. ataupun 3 kotak Kalau lebih asing? satu masuk dalam satu kotak yang sama. Bagus soalan tu. Contoh dekat sini kan. Dia kata enter original price, net price. Mana contoh lain ni? Okay, kalau soalan yang sama, okay, kita tengok soalan yang sama ni. Okay, soalan yang sama, cuma saya bezakan sini sikit. Dia kata the program will collect and display area of shaded region, area of circle, area of rectangle. Dia nak 1, dia nak 2, 3. Okay. So sama juga ni, start, stop, input dia sama, read, kau nak flowchart je. Okay, tak apalah. Ni flowchart ni bulat, bukan bulat apa, terminal tu. Okay, read sama juga, length and height. Read. Okay, lepas tu dekat sini, ni korang combine terus, tiga-tiga formula. Mula-mula dia nak apa? Area of circle. Area of circle. Ni saya buat singkatan jangan ikut saya. Formula. Lepas tu area of apa tadi? Rectangle. Rectangle. Formula dia. Lepas tu area of shaded region. Sama dengan korang combine terus tiga-tiga formula tu. Lepas tu baru keluar, baru print pun combine juga. Kalau ketiga-tiga ni nak kan. Print area of circle, area of rectangle, area of shaded region. Boleh combine kat sini terus.
Lepas tu baru turun ke bawah dan stop ni lah. Okey tak? Okey tak? Okey, sir. Okey, Okey, sir. alright. Ada suara. Saya takut sedikit sorang-sorang je. Okey. Yang lain? Okey, sir. Okey, sir. Okey, kita akan berhenti kat sini ya. So, saya sudahi kelas kita dengan surah Al-As. Assalamualaikum. Thank you, sir. Okey, terima kasih. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.